Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada kali ini akan membuahkan solusi. Semoga pertemuan kita pada detik ini akan terbukalah pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, para sahabat, para tabi'in. Kepada mereka lah kebaikan hingga hari kemudian. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, bertemu sekali lagi saya Khalifah Sari Sapar bersama kru anak-anak murid saya akan menemani tuan-tuan dan puan-puan khususnya dalam mendiagnosis punca sesuatu penyakit, dalam mendiagnosis kerukunan sesebuah rumah tangga ataupun situasi keadaan sebuah rumah begitu, insya-Allah semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ditujukan kepada baginda kerana sepantasnya kita sentiasa berselawat atas baginda, di mana dalam Al-Quran Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Di mana Allah dan para malaikatnya berselawat atas baginda Rasulullah, dan Allah menyuruh kepada kita semua khususnya umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah untuk memperbanyak selawat, kerana selawat itu adalah penyejuk kepada sesebuah kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama bolehlah share dan like program ini, dan boleh di post kepada rakan-rakan, blog-blog yang lain. Semoga kita berkongsi kebaikan, berkongsi informasi khususnya berkaitan seputar ruqyah atau rawatan, insya-Allah. Semoga perbuatan kita ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya katakan, segmen ini terbagi kepada kepada tiga, iaitu segmen yang pertama ialah seputar ataupun berkisar tentang produk ataupun item yang kami pasarkan, yang terutamanya di Shopee. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah sebagai contohlah, kadang-kadang ada yang salah eja pun tak masuk, iaitu bagi gelang sugar bomb spray dan juga perfume, boleh tuan dapatkan daripada Hajar KSS, bukan Hajar. Ada setengah menyatakan Hajar. Hajar tu orang dah naik haji, tuan-tuan. Dia anak saya ni belum naik haji lagi. Hajar. Berapa ya? Jadi Hajar KSS. Manakala minyak pula, minyak boleh dapatkan daripada Khalifah Sari Sapar. Type aja di Shopee Khalifah Sari Sapar, insya-Allah akan di sanalah tuan-tuan boleh memesan dan sebagainya. Bagi saya, untuk memiliki produk yang saya sarankan itu sebenarnya tidak kita rugi pun. Sebenarnya bahkan setakat ini alhamdulillah pengguna-pengguna yang di luar sana terbukti alhamdulillah paling tidak dapat meringankan beban dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang saya katakan, segmen yang kedua ialah mendiagnosis penyakit, mendiagnosis keadaan situasi fizikal, khususnya situasi rumah, dan yang ketiga bersoal jawab. Soal jawab ini penting tuan-tuan, sebagai refleksi kepada pengguna. Tuan-tuan adalah pengguna kepada produk kami ataupun barangan kami, maka tuan-tuan ada hak sebagai
pengguna, insya-Allah. Jadi sekejap ya tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan minyak saya rasa bagi pengguna Tegar Kalipasari Sapar ni tak ada masalah. Ini minyak mungkin yang di TikTok, di TikTok mungkin pertama kali melihat produk kami ini ialah Kalipasari, minyak Ruqyah Kalipasari Sapar. Jadi minyak ini sebenarnya telah diisi, istilahnya lah telah diisi, dibacakan, diruqyah dengan pelbagai ayat as-sifa, ayat-ayat penyembuhan, ayat-ayat melebur kotoran-kotoran, istilahnya kotoran gaib, ataupun kotoran daripada perbuatan jin ifrit atau jin sihir dan sebagainya, insya-Allah. Jadi penggunaan minyak ini harus dimulai dengan minyak inilah. Bagi saya, untuk rawatan yang sempurna, tuan-tuan perlu memulakan minyak ini, iaitu minyak rawatan Kalipasari Sapar, di mana tuan-tuan perlu mandi yang dicampur dengan minyak ini, paling tidak 21 titis dan sebagainya. Selepas tuan-tuan mandi dengan minyak ini, barulah tuan-tuan boleh teruskan dengan perfume daripada Sugar Bomb inilah. Perfume ini telah diramuan khas. Sebenarnya perfume ini adalah produk daripada Sugar Bomb yang dimiliki ownernya, iaitu Bos A. Bos A ni seorang yang humble, yang bagus. Alhamdulillah, saya pun berterima kasih dengan Bos A kerana di mana kita harus berasa bangga dengan seorang pengusaha, apatah lagi anak tempatan yang seakidah dengan kita. Inilah produk yang harus kita sokong. Oleh sebab itulah saya mengambil produk ini, dan saya tambah satu item lagi, maksudnya tambah satu aura lagi item, iaitu saya masukkan as-sifa di dalamnya. Maksudnya kalau tuan-tuan pergi ke kios atau mana-mana di Shopee dan sebagainya, Sugar Bomb sama saja dengan wangian dan kuantitinya, cuma ditambah. Kalau tuan-tuan beli dengan saya special edition, ditambah dengan as-sifa, itu saja. Jadi ini boleh digunakan untuk pemanis, untuk pelembut hati, apatah lagi kerukunan, dan sebagai benteng pun insya-Allah tiada masalah, sudah diuji minyak ini. Sebagai contoh, kalau kita dalam keadaan gundah gulana ataupun kemurungan, insya-Allah sukma kita akan rasa ceria dan sebagainya, sehat kalau kita menggunakan wangian ini. Kerana wangian ini salah satu terapi dalam Islam. Sebagaimana kalau kita selak kembali satu potongan hadis di mana baginda menyarankan untuk kita memakai wangi-wangian, disunatkan. Sunat itu disarankan untuk memakai wangi-wangian, khususnya ketika solat, mendirikan solat, pergi ke majlis-majlis ilmu, ataupun pergi ke masjid, surau dan sebagainya, kita disarankan untuk memakai wangi-wangian. Lebih tepat, Nabi menyatakan wangian paling baik ialah kasturi. Jadi itu ialah wangi-wangian. Jadi di sini wangian itu, kenapa sistem wangian itu, aura bauan itu perlu ada, kerana sekeliling kita ini, khususnya korin sebelah kiri kita itu, dia akan terasa lemah, gangguannya akan tersekat ataupun tidak ampuh sekiranya ada wangi-wangian, dan juga ditambah lagi dengan wangian tersebut atas aura kalimah-kalimah Allah, begitulah. Jadi gunakanlah minyak ini, insya-Allah tuan-tuan akan dapat
kesannya yang positif. Alhamdulillah. Kalau sebelum ini ada beberapa feedback daripada pengguna, dia kata, Ustaz, sejak memakai minyak ini tiba-tiba perubahan mendadak suaminya, iaitu tiba-tiba suaminya itu menghadiahkan wang dan sebagainya kepada dia. Jadi bukan soal perubahan itu, tapi dari segi sukmanya itu, sukma suaminya itu telah mendapat satu ketenangan daripada aroma bauan ini. Ketenangan itu penting. Jika sukma itu bergelora, bergelojak, confused, tidak tenteram mana ala nak tuju, itulah menyebabkan kadang-kadang sikap seseorang itu berubah-ubah. Okey, jadi untuk itu saya sarankan pakailah Fopium Sugar Bomb ini. Ada dipasarkan Hajar KSS, insya-Allah. Seterusnya, ini ialah Sugar Bomb juga, tapi lebih kepada spray lah. Jadi di sini ada liquid atau cecair yang boleh membunuh 99.9 bakteria. Ni tuan-tuan, cek 99.9 bakteria. Dan seperti biasa, tanpa saya mengurangi kandungan material di dalamnya, aura di dalamnya, saya menambah lagi, iaitu satu item, iaitu sifat yang saya ruqyah di dalamnya. Apa tujuan spray ini? Untuk membentengi rumah tuan-tuan daripada kotoran dan sebagainya. Daripada kotoran, daripada gangguan sembarang jenis rijalu gaib lah, senang cerita. InsyaAllah boleh dispray dalam rumah, dalam bilik, khususnya kepada fabrik, iaitu di cadar, di bilik tidur, di langsir, di sofa dan sebagainya lah, insya-Allah. Jadi dia akan menetralkan mana-mana energi yang akan mengganggu ketidakstabilan sukma yang berada dalam sesebuah rumah. Insya-Allah gunakan ini untuk benteng dalaman, begitu. Dan seterusnya, bagi sebagaimana saya katakan, ini ialah gelang yang dibuat daripada batu dan kristal, begitulah. Batu dan kristal. Jadi apa peranan batu ini? Gelang ini digunakan untuk sebagai penyedut, pembersih daripada energi-energi atau aura-aura yang tidak baik. Aura-aura yang tidak baik, istilahnya energi-energi negatif, akan disedut ke dalam ke dalam batu ini. Mana sifat batu ini ialah menyedut. Oleh sebab itu, dalam seminggu sekali ke atau 2 minggu sekali, tuan-tuan kena bersihkan. Tuan-tuan kena bersihkan supaya auranya ini bersih. Sebagaimana kalau kita tengok filter aircon kita ataupun penapis udara kereta kita pun perlu dibersihkan juga, kena sebis juga. Begitu juga dengan batu ini. Jadi bagaimana cara sebisnya? Iaitu menggunakan minyak Kalipas Sari Sapar. Tuan-tuan buka dan sapukan di bahagian telapak tangan, dan sapukan saja, sama ada tuan-tuan tarik di atas ke bawah, di atas ke bawah, tarik begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika tuan-tuan mendirikan solat, ketika berzikir dan sebagainya, bolehlah tuan-tuan memakainya, tak ada masalah bagi saya, tak ada masalah. Boleh tuan-tuan hadiahkan kepada isteri yang tercinta, kepada anak-anak, kepada emak, kepada saudara mara, bahkan dijadikan hadiah pun elok. Ni harganya RM99 tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena fahamlah, kalau harga yang RM99 jangan dibandingkan dengan harga batu yang harga RM5,000. RM5,000 kita kena faham. Jadi batu ini memang dikhususkan untuk menyedot aura. Jadi Ustaz, kalau ada pecah bagaimana Ustaz? Kalau pecah, saya nak terangkan tuan-tuan, batu banyak jenis tuan-tuan. Ada saya katakan ini batu contoh, batu original. Begini tuan-tuan. Ini batu akik saya. Diorang kata yakut kuning lah. Ini original.
Ni original yang daripada ayah saya lah, maksudnya dari keturunan saya lah ni. Ni memang batu. Cuba tengok di, kalau nak tahu tengok, ini dia batu dia. Ini memang original. Ni dia. Ni original. Manakala satu batu cincin yang saya pakai, ini batu sintetik. Ini namakan batu sintetik. Ni saya beli di supermarket ya tuan-tuan. Ni harganya RM150. Ini pun walaupun batu sintetik, namun sama, auranya boleh diisi. Dan ini batu yang saya pakai biasa tu, yang orang biasa nak mahar-maharkan batu saya. Ini pecah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok, batu ni pecah. Walaupun bagaimanapun tak ada masalah, pecah tak pecah itu tak ada masalah. Yang penting auranya masih kekal. Ni batu dia. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini, sekiranya kalaulah tuan-tuan menggunakan batu saya tiba-tiba pecah, itu bermakna alhamdulillah, sebab batu ini dia telah mengorbankan diri dia untuk menyedot kotoran-kotoran, khususnya sihir. Kalau ada sihir dalam jasad tuan-tuan, kalau batu ini dia akan mengalami pertukaran aura dan boleh jadi pecah, tapi tak ada masalah. Tadi tak ada masalah. Tuan-tuan pakai saja. Yang kata ini pecah ni tak bagus ni, bukan soal tak bagus tuan-tuan. Soalnya ialah batu itu yang telah berkorban untuk menyedot terlampau banyak sihir atau kotoran begitulah. Jadi jangan setakat ni alhamdulillah tak adalah yang pecah kan. Jadi yang kedua, jenis batu juga tuan-tuan. Batu ni kalau kita cek, macam saya kata cincin, kalau batu Fairuz dan sebagainya, memang dari segi ketumpatan batu itu sendiri, ketumpatan batu itu sendiri yang berbeza-beza. Begitulah. Yang paling tinggi ialah berlian, diamond yang harganya berjuta dan sebagainya. Bagaimana kita tahu proses batu tu? Kalau nak diamond itu, kata silap saya, terbentuk daripada molekul karbon yang mampat beratus ribu tahun. Kemana kau, Ratu? Tandas. Jadi kalau batu sebenarnya kalau diamond lah, diamond itu dia ketupatan itu kalau tak salah makan masa ratus ribu tahun untuk membentuk diamond gitu. Jadi sebab itu diamond itu adalah sesuatu yang keras yang boleh dijadikan memotong semua batu, seperti kalau gerudi pun menggunakan batu. Jadi kalaulah salah satu tu pecah, tuan-tuan tak ada masalah. Maksudnya terus pakai saja. Dan ini biasa berlaku tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke restoran dan sebagainya, kalau tuan-tuan ada pendinding, kadang-kadang gelas yang tuan-tuan pegang itu pun boleh pecah. Gelas itu boleh pecah dan sebagainya. Jadi jangan salahkan gelas itu, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menyelamatkan tuan-tuan daripada aura sihir begitulah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Saya rasa itu. Kalau ada soalan ke tu? Engkau kenapa tak pakai itu tu? Okey, ada soalan? Soalan daripada Ijul dari TikTok. Ustaz, minyak tu boleh pagar rumah dari pencuri tak? Begini, kalau soal pencuri, saya jujur saya kata, minyak saya bukannya untuk memagar dari segi fizikal. Contohnya setakat ini Allahu a'lam lah. Saya tak boleh cakap contohnya dari perbuatan sesuatu yang dilakukan jahat dan sebagainya itu tidak maksud saya yang tidak berlaku satu kejahatan macam seorang nak mencuri, nak membongkar pintu ke dan sebagainya tuan-tuan, tiba-tiba stuck, Allahu a'lam. Kalau ada pengalaman tuan-tuan yang telah dibenteng, bolehlah berkongsi dengan saya. Namun bagi saya yang ini adalah lebih kepada
binting gaib. Tapi bagi saya lah tuan-tuan, yang lebih bahaya ialah kejahatan yang dilakukan oleh iblis, kejahatan yang dilakukan oleh syaitan, kejahatan yang dilakukan oleh buhul-buhul daripada dukun, santet, ataupun bomoh-bomoh hitam. Itu yang lebih bahaya daripada pencuri, tuan-tuan. Jadi kalau untuk pencuri, tuan-tuan boleh beli CCTV. Sekarang murah, tuan-tuan. Betul? CCTV bukan mahal sangat, RM80 dapat. Itu lebih bagus. Pergi lapor polis, confirm dapat. Tapi untuk gaib, CCTV tak boleh, tuan-tuan. Dia rakam boleh lah kalau jin setan tu bertinggi. Kadang-kadang kalau kita tengok tu adalah gambaran gaibnya begitu. Ada soalan lain? Soalan lain. Okey. Dekat TikTok juga, Sam Isma Shop. Salam Ustaz. Boleh ke minyak tuan disapu ke batu cincin biasa? Boleh. Walaupun kalau mengikut pakar-pakar batu lah, memang dia kata kalau boleh jangan campur dengan mekanikal yang lain dan sebagainya. Tapi dari segi Islam itu tiada maksud tak termasuk dalam maksud saya kalau dari segi Islam selagi ada manfaat, alhamdulillah. Jadi saya kata boleh, maksudnya menyapukan di bahagian permukaan batu cincin, kerana aura ini boleh membersihkan aura cincin ini. Tapi seleloknya cincin tuan-tuan diisilah. Kalau diisi tidak perlulah maksud saya dibersihkan dan sebagainya. Cukuplah tuan-tuan mengambil air sembahyang. Biasanya kalau dibuka lah ketika ambil air sembahyang, dibuka, lepas tu baru dipakai balik lah. InsyaAllah kalau tuan-tuan contoh berzikir memakai cincin, ketika berdiri solat memakai cincin, alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat barakah di situ. Okey? Ada soalan lagi? Soalan lain dari TikTok juga, Heinz. Assalamualaikum Tok Khalifah. Waalaikumsalam. Minyak tu boleh hancurkan saka sajian, macam mana cara? Boleh. Bagaimana cara saka sajian? Kalau tuan-tuan nak perangkap, contohlah sajian itu, kalau tuan-tuan letakkan minyak Khalifah Sari Sapar ini di tempat sajian, sudah tentu dia tidak akan datang. Jin tak akan datang dan tidak akan mampu menghidu minyak ini. Okey. Soalan lain dekat Facebook, Zamzuri Usaidi. Okey. Assalam Khalifah Sari Sapar. Waalaikumsalam. Kalau pisah-pisahkan batu gelang tu bolehkah? Boleh. Sebab batu ini boleh dipisah-pisahkan, namun begini, dia ada berapa komponen, tuan-tuan. Ini ialah batu asas. Maksudnya batu ini yang dominan, ataupun batu ini ialah ini dia. Contoh ini Tiger Ice. Contoh batu ni. Tiger Ice mengandungi beberapa signifikan aura yang berbeza. Sebagaimana kita tahu, setiap batu itu membawa perwatakan yang berbeza dan membawa khasiat yang berbeza. Semua batu yang Allah ciptakan itu mempunyai khasiat yang berbeza-beza. Seperti buah-buahan, daun-daunan sama saja. Batu pun tak kecuali. Cuma di sini ada 7 aura. Ini ialah sebagai penutral kepada sukma tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sukma tuan-tuan agresif, selalu nak marah dan sebagainya, kalau tuan-tuan memakai batu ini, insya-Allah dia akan menutralkan. Di samping contoh di samping dengan minyak bauan inilah, perfume ini. Jadi kalau nak dipisahkan boleh, tapi tujuannya untuk apa? Nak jadikan cincin ke dan sebagainya, nak dipisah-pisahkan. Selok-eloknya ini dah dikata dijamakkan. Dijamakkan ni maksudnya batu ini telah digabungkan sedemikian rupa. Kalau kita lihat dari segi gaibnya, auranya itu akan menyempurnakan kepada apa jua permasalahan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya dalam mengurangkan kotoran-kotoran dan sebagainya dalam jasad manusia. Allahu a'lam. Soalan dekat Facebook, Kak Imah.
Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Jika rumah kita memang ada penghuni atau penunggu, bolehkah dispray dengan sugar bomb tu? Boleh. Memang boleh. Saya kata sugar bomb ini telah saya ruqyah. Di dalamnya ada pusaran. Kalau ikutkan dari segi gaibnya, ada pusaran di dalamnya air ini. Ada spray ini, liquid ini. Dan perlu dispray di dinding rumah ataupun di tempat tidur dan sebagainya lah, di dapur, di ruang tamu dan sebagainya, atau di pejabat pun boleh, ataupun bagi tuan-tuan yang contohnya meniaga restoran boleh mungkin dalam 2-3 hari sekali spray atau gunakan sugar bomb ini untuk tujuan menetralkan aura-aura negatif. Kita tahu bahawa contoh sebuah restoran tu, pelbagai aura yang dibawa oleh orang customer itu datang menumpu dalam satu tempat gerai ataupun restoran tuan-tuan. Jadi banyak yang aura yang kadang-kadang ditinggalkan dan sebagainya. Oleh sebab itulah perlunya tuan-tuan menetralkan aura itu dengan semburan sugar bomb ini. Allahualam. Okey. Soalan lain dari TikTok Nora Zain. Assalamualaikum Tuan. Macam mana nak isikan aura positif atau bacaan tertentu di dalam batu cincin? Begitulah. Kalau Tuan menyatakan, kalau si petanya tadi bertanya tentang bagaimana nak mengisi, itu menunjukkan tuan-tuan mesti ada kemahiran mengisi. Dengan erti kata lain, tuan-tuan sudah mencapai satu tahap yang boleh transformasi daripada aurat tuan-tuan kepada suatu objek yang lain. Dengan erti kata lain, mesti ada ilmu. Tanpa ilmu, tuan-tuan takkan jadi. Semua sesuatu itu harus ada ilmu. Jadi kalau tuan-tuan baca saja, saya rasa mungkin 5%, 10% lah yang biasanya lah yang saya tengok. Contoh, saya bagi gelang tuan-tuan, tuan-tuan baca, kawan tiup 5%, 10% yang terisi. Kerana untuk menjadi seperti guru, seperti macam saya, perlu ada latihan yang khusus, perlu ada zikir-zikir yang khusus dan sebagainya, tuan-tuan. Bukannya saya duduk goyang kaki di rumahnya, tuan-tuan. Tidak. Sebab oleh sebab itu, kesimpulannya, untuk mengisi perlu ada ilmu dan perlu ada persediaan yang rapi, begitulah. Khususnya kalau tuan-tuan nak mengisi macam cincin, jumpalah orang-orang yang kaki zikir. Istilah kaki itu minta maaf lah, maksudnya yang biasa berzikir, guru-guru yang mursid, itu boleh. Tapi kalau orang maksudnya orang yang jarang berzikir, dia Allahualam lah, kalau izin Allah, tetapi biasanya dia tidak akan dapat mengisi sepenuhnya. Setiap batu ni memang ada aura alami, tuan-tuan. Cuma aura yang kerohanian itulah yang saya rasa yang memberi energi dan memberi kesan kepada rijalul gaib gitu. Allahualam. Soalan daripada Babu Haji. Okey. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah order batu itu dijadikan tasbih, diruqyahkan oleh Khalifah Sari Sapar? Memang yang pertama, batu boleh jadikan tasbih. Oleh sebab itu dalam Shopee saya hanya iklankan gelang sahaja, type saya Hajar Khalifah Sari Hajar KSS tu, hanya 3 produk ini. Namun tidak ada dalam item tasbih. Namun kalau nak tasbih, insya-Allah nanti saya akan cuba dapatkan saya akan bincangkan dengan anak saya. Walaupun untuk peringkat awal ni, tuan-tuan boleh hubungi anak saya langsunglah, sama ada di Facebooknya ke ataupun mungkin WhatsApp ke dan sebagainya. Ini nombor telefonnya. Dia boleh boleh memenuhi permintaan tuan-tuan. Kalau nak tasbih 33 ke ataupun 99, insya-Allah boleh. Tuan-tuan. Cuma tuan-tuan kata
semua produk saya yang saya iklankan mesti saya isi. Batu memang saya akan contohnya saya akan menetralkan batu tersebut menggunakan air yang bersih. Sesudah itu saya isi dengan gunakan batu kalipas sari sapar yang ada pada dada saya tu. Saya biasa akan letakkan di dada saya, maka saya akan baca begini, baca ayat-ayat sifat dan sebagainya sambil saya berdoa. Doa itu umum jamak. Jadi bermakna tuan-tuan jangan risau, ala ustaz saya dapat kata kawan saya batu saya ni tak sesuai. Jangan percaya temberang orang tu. Kerana batu ini bersifatnya sifat menyedut dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan menggunakan batu ini, saya rasa tak ada masalah, kerana batu ini adalah makhluk Allah yang hidup. Kena ingat, semua batu itu bertasbih memuji Allah dan sebagainya. Jadi aura itu jangan, sekiranya tuan-tuan kekurangan aura, contohnya aura aura yang boleh memecahkan aura sihir atau sebagainya, insya-Allah batu ini mampu melakukannya. Oleh sebab tu kalau salah satu butir batu itu pecah, jangan takut, kerana batu itu telah berjasa dengan tuan-tuan. Dia telah menyedut aura sihir yang sangat kuat dan dia pecah. Jadi tak ada masalah, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan guna je batu ini, insya-Allah. Allahu a'lam. Okey, kalau tak ada kita naik dulu, naik kotak. Kita akan cuba bantu salah seorang. Iza tu Izan lah, saya cuba ya. Iza, ni Allah yang satu ni, bagus jugalah dia. Allah yang satu, Allahu Ahad. Kita cuba Allah yang satu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan. Dari mana Puan Saya daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, KL. Siapa nama Puan? Ya, KL. Munira. Munira. Ya, Okey, apa yang boleh saya bantu Munira? Saya dekat kawasan muka ni selalu rasa macam gatal-gatal. Okey. Lepas tu daripada bahu sampai ke kaki selalu sakit-sakit. Okey. Sekarang ni masih sakit sekarang? Sekarang tak sakit, tapi semalam sakit lah. Lepas tu jantung berdebar laju-laju lah. Sekarang kalau tengok live sekali pun mesti berdebar. Itu namanya korin, gangguan korin tu. Korin yang berdebar. Jadi insya-Allah. Ya. Jadi Puan boleh membaca surah Al-Fatihah sekali? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Cuba cek Ratu. Sukma 5 tidak ada dengan jasad, korin menyarungi jasad. Okey, Sukma 5, mohon hadir Sukma Munira. Hadir sekarang dengan pengganggu sekali. Sukma 5 hadir dengan jin pengganggu betina agresi 40%. Okey, apa yang dilakukan oleh jin betina tu? Sukma di bahagian belakang sakap pula jin pengganggu. Apa dia? Diletakkan bahagian belakang. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan terbalik. Terbalik. Okey. Jin pengganggu, kau lepaskan sukma tersebut? Sukma dilepaskan. Kotoran banyak di kawasan bahagian bawah perut, bahagian kaki dengan belakang, di bahagian bahu kiri dengan bahu kanan. Okey. Okey Puan. Ya. Di bahagian perut, bahu, belakang badan, kaki. Betul. Selalu sakit pinggang, sakit dekat bahagian rahim. Okey. Kaki.
Okey, tak apa. Okey, ginilah. Jin pengganggu, kau lepaskan sukma itu dan kau bersihkan kotoran-kotoran pada sukma tersebut. Sukma sudah dilepaskan, ada pergerakan jin pengganggu membersihkan kotoran sukma. Kotoran diambil di bahagian kawasan bawah perut, di bahagian kaki dan juga bahagian belakang badan sudah dibersihkan. Kotoran tidak clear, masih ada dalam 20%. Jin pengganggu, aku suruh kau telan kau punya kotoran nanti. Kau bersihkan 100% bersih, sedia kala. Korin masih lagi dengan jasad. Jin pengganggu sudah ambil kotoran 20% clear. Okey. Korin keluar, togel. Ditogilkan. Jin Korin di luar, togel. Okey. Okey, puan cuba takbir ya tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedut. Allahu Akbar. Tarik nafas. Allahu Akbar. Tarik nafas. Ya. Okey, cuba rasa. Pasal tuan tadi kata, puan kata tak rasa sakit. Cuba macam mana dari segi keadaan? Alhamdulillah, okey dah sikit, Khalifah. Okey tu maksudnya macam mana puan? Rasa macam belah bahu kiri ni dah okey sangat lah. Dah ringan Tadi lah. rasa macam cucuk. Betul ringan. Alhamdulillah. Okey, jadi puan itu saja puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan Khalifah, Ya. nak cek DNA boleh? DNA. Bolehlah. Sukma yang pertama. Okey, terima kasih. Sukma pertama dengan kedua, ketiga, keempat Melayu. Melayu ke 56 Yang 7 tu ada Siam. Siam ah. 5-6 Melayu. Melayu. 56 Melayu. Kenapa tak 1 hingga 6 lah Melayu? Ya. Oh ni yang ketujuh tu ada bangsa Siam. Ya. Puan ada keturunan Siam ke? Ada sebelah mak. Oh, yalah, tak apa. Alhamdulillah lah. Okey puan, itu saja puan eh. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, tersalah Khalifah. Okey. Jadi sekejap kita kuatkan dulu. Okey. Okey, jadi kita ulas sedikit tuan-tuan tentang apa pesakit tadi itu. Kerana kita kena faham ya tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita ni selama ini tersilap ilmu. Kita menyalahkan jasad. Bermati-matian kita memberi vitamin kepada jasad. Sedangkan tuan-tuan kena faham, manusia itu terkandung beberapa komponen seperti roh, nafsu, apa lagi jasad manusia. Oleh sebab itu jika sukma seseorang itu dalam keadaan yang sakit, lemah dan sebagainya, maka jasad akan begitulah. Jadi ini bermakna sukma yang menentukan kondisi jasad, bukan jasad yang menentukan sukma. Kalau kita lihat di segi tanggapan masyarakat, sesetengah masyarakat mereka nyatakan, oh ini vitamin A, ini vitamin B, ini vitamin C, ini multivitamin dan sebagainya. Saya rasa tak ada masalah kerana jasad pun perlu makan, perlu vitamin dan sokongan beberapa zat tertentu, memang betul. Namun untuk menjaga penyakit bukannya soal jasad, tapi soal sukma. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi situasi tersebut. Dengan erti kata lain, Allah menyatakan penyakit itu ada di hati. Hati itu ialah kolbi. Kolbi itu ialah abstrak, tak nampak. Kalau kita katakan jantung itu ialah anatomi jantung, namun kolbi itu ialah sesuatu gaibnya. Dan kolbi itulah tempat singgah sana roh kita, sukma kita dan jiwa kita. Oleh sebab itulah mengapa Allah tekankan penyucian kolbi, bersihkan kolbi dan sebagainya. Ingatlah Allah
Bahkan ada satu ayat menyatakan gementar hati orang beriman apabila tersebut terdengar nama Allah. Gementar hati orang beriman. Qalbi orang beriman, kalau tersebut nama Allah, tersentak, gementar. Allah, kalau dia kata Allah, kita akan melihat Allah. Maksudnya terpanggil perkataan Allah tadi. Itu maksudnya anda benar-benar ada ciri-ciri yang dimaksudkan di dalam Al-Quran tadi. Jadi dalam hal ini, marilah kita ubah persepsi masyarakat kita bahawa penyakit itu bukan disebabkan oleh badan yang salah makan ataupun zat yang tak cukup dalam badan, tetapi ialah sukma kita, jiwa kita yang tidak cukup makan. Kalau kita, saya ada beberapa kawan, dia membeli makanan, bahkan beri kesihatan tambahan, lebih kurang 800 lebih tuan-tuan. Mereka memang menjaga kesihatan, ada vitamin ni, ada yang ini. Okey, itu tak ada masalah, alhamdulillah, itu boleh dilakukan. Namun dia tersilap, iaitu kerohaniannya itu perlu juga vitamin. Contohnya, kita perlu mendirikan solat. Solat 5 waktu itu adalah basic kepada kelangsungan hidup yang sihat pada sukma kita. Sukma kita itu perlu kita menunaikan solat 5 waktu. Itu basic. Kalau tuan-tuan tak cukup solat 5 waktu, bermakna vitamin sukma tuan-tuan tidak begitu kuat. Jangan cari pasal, cuba-cuba mengisi cincin lah dan sebagainya. Nanti sukma yang lembik tuan-tuan. Begitu. Jadi dengan erti kata lain, kita ada 2 santapan. Santapan jasad, memang benar, seperti protein, karbohidrat dan sebagainya, itu perlu. Namun santapan kerohanian perlu ada. Jadi kita perlu adil pada jasad kita, kita perlu adil kepada roh kita, iaitu dirikanlah solat 5 waktu, kerjakanlah perkara-perkara yang sunat. Kebaikan-kebaikan itu merupakan suntikan-suntikan, boleh katakan keharmonian kepada roh kita. Oleh sebab itulah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah lebih menekankan penyucian jiwa daripada pemakanan dan sebagainya. Ada disebut dalam Quran halalan thayyibah. Ada disebut dalam Quran halalan thayyibah. Itu merujukkan pada halal, thayyibah yang baik. Halal itu merujuk kepada dosa pahala, merujuk kepada sukma kita. Thayyibah itu merujuk kepada jasad kita. Baik buruk itu memberi kesan pada jasad. Jadi Allah menyatakan halalan wa thayyibah, halal dan baik. Halal itu merujuk kepada, kalau sukma kita disajikan dengan benda-benda yang haram, pastilah memberi kesan penyakit hati dan sebagainya. Okey? Jadi ada soalan Ratu? Di Facebook. Okey. Dia Syami. Okey. Salam. Jika kita banyak menyimpan cincin permata, bolehkah menarik cincin datang ke rumah kita? Jangan ulang soalan, macam pelik soalan tu. Salam, jika kita banyak menyimpan cincin permata, bolehkah menarik cincin datang ke rumah kita? Menarik jin, bukan cincin. Menarik jin. Jin lah. Okey. Okey, begini. Jawapannya beginilah. Kita rujuk kepada batu tersebut, batu permata dan sebagainya. Kalau batu permata itu contohnya kosong dan sebagainya, saya rasa jin tidak suka-suka untuk mendekati batu yang tiada kaitan dengan dia. Tiada kaitan dengan dia. Sebagai contoh, kalaulah jin daripada saka warisan, itu kemungkinan besar boleh. Kerana saka warisan akan mencari item-item yang boleh diisi dengan auranya. Sebab itu pertama kali kalau saka warisan yang dia akan membuat pengisian ialah sukma tuan-tuan, sukma pewaris akan diisi. Termasuklah barang-barangan yang dia ada. Contohnya cincin dan sebagainya.
Kadang-kadang kan ada cerita, ada ustaz, malam tadi saya bermimpi diberi keris lah ustaz. Nampak tak? Dia menggunakan mediumisasi, iaitu keris sebagai mekanisme untuk dia mengisi aura tadi. Jadi jawapannya, kalaulah jin saka boleh, kalau jin-jin gelandangan ni biasa dia tak ambil kisah lah. Oleh sebab itu, untuk selamat, tuan-tuan ambil minyak ini, masukkan dalam air, seberkas air yang bersih, maka masukkanlah cincin ataupun barang-barang peninggalan yang ada kepada tuan-tuan untuk tidak diganggu oleh jin. Allahualam. Soalan daripada Zal Ahmad Rizal di Facebook. Ya. Assalamualaikum Khalifah Sari Sapar. Waalaikumsalam. Boleh tak guna minyak Khalifah Sari Sapar untuk menarik sukma customer untuk beli barang kita? Itu katakan tadi. Kalau untuk menarik customer, tuan-tuan kena jumpa. Dia maksud gini tuan-tuan. Ibaratkan ada, kalau tuan-tuan mampu tak menarik kereta freekan gear, tarik. Tengok kekuatan tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan boleh saya rasa kalau motor tuan-tuan boleh tarik. Tapi kalau kereta kancil mungkin boleh, mungkin tidak. Apatah lagi lori. Jadi ini bermakna tuan-tuan, di alam gaib kita yang melakukan ialah sukma kita. Kalau sukma tuan-tuan ada belajar, contoh tuan-tuan adalah anak murid saya, insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh. Bahkan tak payah tarik-tarik. Aura kita ini saja telah membawa rezeki, menarik rezeki. Sebab itu doa-doa yang berkaitan dengan rezeki itu, maksudnya dia doa itu mampu membawa aura customer datang kepada kita. Allahualam. Soalan di TikTok Nats. Kalau mandi guna minyak Khalifah Sari Sapar, bolehkah bersihkan sukma? Memanglah. Memang tujuan mandi dengan minyak Khalifah Sari Sapar tu tujuannya untuk membersihkan sukma, clearkan sukma dan daripada kotoran-kotoran negatif begitulah. Boleh. Soalan lain, Alima Abdullah. TikTok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minyak itu dapat menahan bom ilmu hitam dari masuk ke rumah fizikal. Saya kata kalau bom bukannya minyak. Saya kata gunakan sugar bomb ini. Okey? Jadi kena faham fungsi setiap produk saya. Jadi kalau sugar bomb ini saya kata untuk benteng rumah, dalam rumah. Sebab itu aura ini memang saya sediakan khas untuk membersihkan aura dan juga membentengi apa jua gangguan dari luar daripada rijalul gaib dalam rumah. Jadi gunakan untuk dalam rumah, benteng gunakan sugar bomb ini. Dan pastikan ada kalimah pula, ada gambar saya untuk menunjukkan itu telah diruqyah. Kecuali yang awal-awal dahulu KSS saja. Okey? Soalan dekat Facebook, Safia Dania Wiwi, berkaitan dengan mimpi. Salam. Waalaikumsalam. Saya selalu bermimpi bersetubuh, terjumpa bayi dan menyusukan bayi tersebut, dan selalu juga bermimpi ular hitam. Apakah maksud mimpi tersebut? Ada 3 Pertama, mimpi bersetubuh. Yang kedua, mimpi ular bayi. Menyusukan bayi. Mimpi yang ular. Maksudnya dia ni perempuan lah kan? Ya. Okey. Yang pertama, mimpi bersetubuh itu maksudnya sama ada tuan-tuan, sukma tuan-tuan sedang dipegang. Sukma tuan-tuan sedang dipegang oleh saka warisan, khususnya kadam jantan begitulah, yang suka pada aura perempuan, ataupun sukma tuan-tuan sedang dipeluk, sedang dikuasai oleh jin asik. Sebagaimana kita tahu, jin asik itu memang mencari wanita lah. Itu. Jadi tuan-tuan kena berubat, paling tidak mandi dengan minyak saya. Mandi pagi petang. Coba. Yang kedua, tentang menyusukan bayi itu adalah tanda-tanda tuan-tuan sedang dipengaruhi
sedang dibuat pengisian oleh saka warisan, oleh menyebut atau jin pengganggu. Manakala yang ketiga apa tadi? Mimpi ular hitam. Mimpi ular hitam pun termasuk kemungkinan besar ada unsur sihir, kemungkinan besar ada unsur sihir. Sesuatu yang mengancam itu adalah biasanya ada unsur sihir ataupun ancaman-ancaman gaib kepada tuan-tuan, begitulah. Jadi kepada puan. Jadi elok berubat atau paling tidak beli 3 komponen ni. 4 lah. Batu pakai tuan-tuan, dan saya akan beli batu ni, batu gelang. Tuan-tuan puan beli yang bahagian wanita lah. Maksud saya perfume ni, semburan wangian ini, minyak saya dan juga spray ni. Belilah, ambillah ketiga-tiga item ini, buat. Kalau mimpi lagi, beritahu saya. InsyaAllah, InsyaAllah semuanya tadi akan hilang. InsyaAllah, itu saja. Okey. Soalan dari Jejaka Gagah. Minyak kalipasari sapar, kasturi kijang boleh menajamkan mata batin? Boleh. Saya katakan kalau untuk betul-betul menajamkan mata batin, kalau saya lah, sebab jika sukma kita bersih, sebenarnya mata batin kita akan sensitif, dia akan terbuka. Tapi kita faham mata batin itu ada 99 lapisan aura yang perlu dibuka, selapis demi selapis dan sebagainya. Jadi untuk bukan saja minyak, tuan boleh gunakan gelang ini sebagai pembuka mata batin pun boleh. Biasa dia orang masukkan cincin ini ke dalam air, dan kita membaca fakasamna angka gitu akapa basarka yauma hadid dan sebagainya, maka diminum. Ketika maksud saya air tadi itu diminum dan disapukan di bahagian mata, di bahagian kolbi, di bahagian belakang dan sebagainya. InsyaAllah akan terbuka mata batin. Tetapi jangan kalau anda terbuka mata batin, tengok YouTube, menonton YouTube, saya takut nanti jika tuan-tuan tersesat, tiada seorang yang boleh memimpin tuan-tuan untuk kembali ke alam kita. Oleh sebab itu harus berguru, harus berguru. Allahualam. Soalan daripada Nur Iman berkaitan dengan mimpinya. Saya kerap mimpi kenduri. Suami baca Yasin masa kenduri. Kat dalam kandang kambing, kerap mimpi najis, mimpi sami botak, satu sampan dan patung. Okey. Ini kalau lihat, ini seorang wanita lah kan? Betul. Okey. Nur Iman. Sebenarnya puan ni yang pertama memang sukma puan ni ada terkesan sihir lah, ada aura sihir yang terkena pada sukma tuan-tuan. Itu yang pertama. Jadi kalau boleh dapatkan rawatan daripada pusat-pusat rawatan yang berkonsepkan pengubatan Islam, begitulah. Kerana mungkin mimpi ini sebenarnya adalah kasih sayang Allah kepada seseorang. Kita berdoakan, ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah aku, ya Allah. Jadi Allah menyampaikan jawapan doa tadi sebagaimana ud'uni astajib lakum, maka Allah sampaikan jawapan itu melalui mimpi kita. Jadi kita tafsir, kita takwilkan sendiri. Lebih kurang begitulah. Jadi bahawa ibaratkan begitu, kau sebenarnya telah disihir, pergilah berubat, carilah mana-mana orang yang Allah berikan ilmu untuk penawar ini, kau pergilah ke sana, ibaratkan. Allahualam. Soalan lain tapi masih lagi berkaitan mimpi. Okey. Safi dekat TikTok. Okay. Assalamualaikum Tuan Khalifah. Waalaikumsalam. Kalau kerap mimpi berada di hospital tapi bukan sebagai pesakit, maksudnya ada gangguan. Macam mana? Kalau kerap mimpi berada di hospital tapi bukan sebagai pesakit,
Okey. Maksudnya ada gangguan. Memang maknanya salah satu daripada daripada 7 sukma tuan ni yang bertanya masih berada di sekitar hospital. Kemungkinan jin-jin di hospital. Kemungkinan lah. Jin-jin gangguan yang berada di hospital masih menangkap, memegang sukma yang si bertanya tadi, sehingga kan dia berada di lokasi hospital. Jadi cuba, kalau paling tidak, beli minyak saya ni, Kalipah Sari Sapar, mandi dan cuba tarik sukma tuan-tuan lah. Seperti yang saya ajar. Allahualam. Ada pertanyaan daripada Naj. Okey. KSS Kalipah Sari Sapar tidak buat ke air ruqyah untuk penerang hati anak-anak belajar. Beginilah. Kalau mengikut, saya tengok dulu telah dicuba sebenarnya oleh, saya rasa tahun 90-an, tahun 2000, awal tahun 2000, di mana minyak tu ditulis air ini telah diruqyah dengan 30 juzuk Al-Quran dan sebagainya. Namun ada pihak-pihak yang diberi pihak berkuasa telah memberhentikan perkara ini kerana mendatangkan fitnah. Pernah berlaku, Ustaz, saya telah membaca, adik saya kerasukan Ustaz, saya telah menggunakan air yang dibaca dengan ruqyah 30 juzuk, namun kesannya tidak begitu. Ada kesan tapi tidak begitu hebat lah. Maksudnya jin tu ketawa masih, walaupun rasa sakit tapi masih tak nak keluar. Jadi dalam hal ini, oleh sebab itulah saya rasa saya setuju dengan pihak berwajib, pihak berwenang untuk menghentikan itu supaya tidak mendatangkan fitnah kepada masyarakat. Apatah lagi, contohlah kalau botol itu dipegang digunakan oleh bukan Islam, jadi ini akan mendatangkan lebih fitnah lagi. Tak ada apa-apa pun dan sebagainya. Tapi bagi saya, air yang di ruqyah itu, kalau saya alhamdulillah tak ada masalah. Sedangkan yang mengisi ini kadang-kadang kita kena faham, ayat Al-Quran itu memang semuanya mengandungi aura kesembuhan. Sesungguhnya Al-Quran itu rahmat dan sifat penyembuh dan sebagainya. Ada beberapa ayat yang menyentuh tentang itu, memang benar. Tetapi yang mengisi, persoalannya siapa yang isi itu tuan-tuan? Siapa yang isi? Kenapa saya isi dengan satu individu yang isi berbeza? Kenapa? Mesti ada faktor-faktor yang menyebabkan pengisian itu, ini power, ini tak power. Bukan menunjukkan saya power. Mungkin saya tak power, ustaz tu lebih power daripada saya. Kenapa? Sedangkan ayat yang sama. Jadi ini bermakna bagi saya lah, untuk lebih mudah, lebih afdal, selepas tuan-tuan membaca sebelum tuan-tuan membaca Yasin, ambillah satu gelas air ataupun air mineral 1.5 liter tu, buka dan kita baca di hadapan air tersebut. Baca surah Yasin dan sebagainya, surah Al-Mulk atau mana-mana, ataupun Manzil pun boleh dan sebagainya. Kalau mengikut kajian saintis, tak silap saya profesor dari Jepun ke atau dari mana saya Jepun ke, tak silap saya, saintis yang menemukan air, molekul air itu berubah mengikut ujaran manusia. Kalau air itu disumpah dan sebagainya, molekul air itu akan membentuk satu yang agresif. Apabila dibacakan kalimah-kalimah, kata silap saya Bismillahirrahmanirrahim, kalau diuji kata silap saya, membentuk kristal yang cantik dan sebagainya. Jadi bermakna air juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ, jadi bacalah sendiri tuan-tuan. Allahu a'lam. Muhammad Sari 725 di TikTok. Assalamualaikum Kalipah. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksudkan terkena badi mayat? Bagaimana untuk mengatasi? Okey, badi mayat ini sebenarnya istilah orang Melayu dulu. Orang Melayu dulu. Contohnya dia terkena percikan air mandi. Kan orang zaman dulu kan rumahnya atas, ada tiang. Jadi kadang-kadang terkena percikan air mandian tadi. Jadi dia balik, dia demam,
semangatnya kurang sehingga kan dia mengurus begitulah, lebih kurang macam mayat. Itu dipanggil badi mayat. Sebenarnya badi mayat itu hanyalah istilah bagi saya lah. Sebenarnya mayat itu tak bersalah. Mayat itu dia dah just mayat lah. Dia tidak ada kuasa untuk memudaratkan orang lain. Yang masalahnya ialah saka si mayat itu. Itu boleh. Minta maaf yang contohnya bomoh hitam yang banyak, mungkin satu bolo 1000 tu, satu bolo 1000. Orang kata itu ada 1000 kadam. Kalaulah si tuannya tu mati, tak payah badi mayat, memang kena ganggu oleh orang-orang yang lemah semangat. Jadi oleh sebab itulah semangat itu perlu kuat. Bagi saya, kalau yang orang kena badi mayat ni orang-orang yang brutal-brutal tu lah. Jaranglah kalau tok imam yang balik, saya kena badi mayat, ustaz tolong saya ustaz, kenapa saya kena badi mayat? Tidak. Orang yang menggali kubur makin hebat lagi. Hantu kubur pun takut dengan penggali kubur. Bayangkan. Jadi di sini bermakna kuatkan sukma tuan-tuan dengan zikir. Ingat kepada Allah, pasti Allah akan membantu kita. Kalau siapa yang kena badi mayat, ini dia ubat badi mayat. Mandi dengan minyak saya. Pakailah gelang aura, 7 aura ini. Pakai perfume sugar bomb. Banyak. Semua cukup di sini tuan-tuan. Petik aja di Shopee. Untuk sekali lagi tu saya ingatkan. Ni dia. Saya ingat aja tu Hajar KSS, bukan Hajar. Hajar KSS. Ini anak saya kedua. Ni Hajar. Dia yang mengendalikan 3 item inilah. Okey. Allahualam. Ada soalan ke tak ada? Kita cubalah naik satu kotak lagi. Penat aku bersoal jawab dengan dengan audien. Alamak, sekejap bagi saya ruang sedikit tuan-tuan bernapas. Okey, Iza tu Izan pernah dirawat. Pernah dirawat. Kalau pernah dirawat jangan naik kotak lah tuan-tuan, bagilah peluang yang lain. Apa lagi? Ni okey, kita cubalah yang ini. Keli ni. Pernah dirawat juga. Ya. Pernah dirawat? Kelly. Betul ke? Pernah. Pernah dirawat, minta maaf kali, kita off balik lah. Jadi tuan-tuan yang pernah dirawat tu jangan menaik kotak ya tuan-tuan. Masa saya bagi peluang yang lain yang tak pernah dirawat. Mana lagi Ratu yang belum dirawat? Mat London tu? Tu macam belum pernah dengar nama dia naik. Okey, Mat London. Saya Mat Tuaran. Mat London. Saya Mat Tuaran. Okey, Mat London. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dari mana ni Mat London? Saya daripada Selangor. Selangor. Nama sebenar? Saiful Irwan. Siapa? Saiful Irwan. Saiful Irwan. Okey, Saiful Irwan. Apa yang boleh saya bantu? Saya ada apa? Masalah. Ada gangguan. Apa Saya ada gangguan di Okey. kepala. Okey. Dan tak boleh jalan macam bingung. Saya sampai tak boleh berjalan. Sekarang boleh berjalan tak? Saiful? Susah. Berat lah. Berat. Saya jalan tu berat. Saya nak tahu watak di belakang tabir tu siapa tu, Saiful? Isteri saya. Bagus. Itu isteri yang soleha. Bagus. Okey, Saiful, boleh baca boleh baca surah Al-Fatihah sekali, Saiful? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, Ratu bagaimana Ratu? Sukma 4 dengan sukma 5 tidak ada dengan jasad. Okey, 4, 5. Saiful Irwan hadir di sini dengan jin pengganggu sekali. Sukma 3 di luar sahaja dengan jasad. 4, 5 hadir ke tidak? 4, 5 belum. 4, 5 hadir. Kedua-dua sukma ada bomoh yang mengikat daripada bahagian belakang dengan paku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua dekat kain. Agresif bomoh berapa peratus? 80%. Lelaki perempuan? Lelaki. Bomoh, kau berdiri depan aku sini bomoh. Tidak ada pergerakan, berdiri di tempat yang jauh. Situ dekat kereta. Oh, aku kira sampai 3. Kalau kau tak nak berdiri depan saya paksa kau berdiri kau depan aku. 1, 2. Di hadapan khalifah 2 langkah. Okey. Salam perkenalan, salam perkenalan dengan Khalifah Sari Sapar. Okey, kau tahu kan kau berada di sini. Okey, ginilah, kau tahu apa yang kau lakukan ni adalah satu perbuatan yang sangat keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu aku nak tahu kau agama Islam atau bukan Islam? Bukan. Tengok betul lah, bukan Islam. Bukan Bukan. Okey. Alright. Ginilah Bomoh. Apa yang dilakukan dengan sukma itu Bomoh? Dengan Bomoh, dengan Ratu. Okey, sukma tu di bahagian dadah saja ada ikatan tali, tapi kalau tali tu pergi di tempat bomoh ada paku. Okey. Bomoh. Engkau nak dengan cakap aku atau engkau nak lawan dengan aku? Aku bagi pilihan. Engkau nak dengar cakap aku atau engkau nak lawan dengan aku? Masih lagi diam, tidak ada bercakap. Kalau diam pun makna kau setuju ikut kataku. Dia nak lawan khalifah. Nak lawan. Okey, minta izin dululah. Sekejap saya membara sekejap, ditangguhkan. Saiful. Ya. Okey, mengikut rawatan kami ada unsur sihir dalam masalah penyakit Saiful lah. Jadi izinkan saya urus bomoh ni. Boleh. Izin Saya izinkan. Okey, kau dengar tu bomoh? Dia dah izinkan saya mewakilinya. Saya ni wali hakim lah. Wali hakim padanya. Okey, sekarang gini. Kau nak lawan aku, agak-agak berapa peratus kau boleh menang lawan aku? Aku nak tanya kau lah bomoh. 100%. Wow, kau confident anak murid aku cakap kau boleh dapat A. InsyaAllah cikgu dia kata. Itu anak murid aku. Kau ni berani cakap 100%. Wow. Agak-agak titik kelemahan aku di mana? Beritahulah. Kau tengok, titik kelemahan aku di mana? Agak-agak kau nak serang di mana? Ada di tengkolok saya kah? Katanya atau di batu. Di batu. Batu mana? Batu cincin kah? Atau batu kolbi saya ini kah? Katanya semua batu yang ada pada jasad kamu. Saya 2 batu je, mana ada batu lagi? Semua batu 2 je, bomoh. Kau nampak ni 1 batu, ni penumbuk aku ni, kena kau habis. Yang ini pula kalau aku buka pintu ni, habis kau. 2 batu je. Di hadapan tu lagi banyak batu. Ini aku nak test dengan ni lah. Aku nak test. Ini produk anak aku tapi atas nama aku. Okey. Ini kau tengok Tengok betul-betul. Okey. Ini sudah saya tu batu ni saya masukkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yaduru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama' wa wasamiun alim. Allah bersamaku. Amantu billah. Okey. Apa kau nak buat dengan batu ni? Batu ni cukup lah. Jangan batu yang aku cincin. Ini cukup, ni cukup. Dia nak hancurkan. Okey, cuba hancurkan aura dia lah. Batu ni kau tak boleh hancurkan. Cuba kau hancurkan auranya. Tidak ada apa-apa berlaku. Nah,
Tapi bomo tu cedera di bahagian tangan seolah-olah terbakar. Nah, Sebelah kanan. sebelah kanan terbakar. Gunakan tangan kiri, jangan putus asa. Gunakan tangan kiri kau. Serang lagi. Tidak ada pergerakan. Dia Jangan, diam. jangan kau. Jadi kau menang atau kalah? Kalah. Kalah. Alah, kesiannya baru ni cincin ni. Ini baru batu ni aja. Ni baru aku ni Ni baru aku sini. Nak aku tiupkan kepada kau? Dia melutut. Kalau aku tiupkan batu ni pada kau, jangan kau cakap pasal. Jangan kau main-main. Okey, apa yang kau nampak batu ni? Beritahu kami. Jujur kau cakap, apa yang kau nampak sebelum Dia diam. Dia diam. Aku cakap kau berkata-kata sebelum aku paksa kau. Masih lagi diam. 1 2. Apa yang kau nampak daripada batu ini? Dia diam. Saya kata cakap. Apa yang kau nampak dengan batu ni? Masih lagi diam. Cuba cek korin kau, Ratu. Dengan sukma 3. Dia pandai, dia mengelirukan Ratu. Sebenarnya bukan itu yang berlaku. Sudah? Korin di luar. Lagi? Sukma? Sukma sedang dibersihkan. Okey. Kotoran clear. Jadi tuan-tuan, kasap ni jangan main-main tuan-tuan. Banyak tipu daya di sana. Sebab tu orang kasap ni senang sesat. Kalau tak ada dipantau. Okey, cek. Apa yang Sukma tu cakap? Bomo tu cakap. Apa yang kau nampak batu ni? Paling kuat aura yang dia nampak berwarna hijau, dan hijau itu seolah-olah senjata yang boleh menghancurkan ilmunya. Ini baru saya buka warna hijau, bukan yang lain. Sekarang saya buka yang lain. Jangan kau pecah pula ilmu kau. Apa yang kau nampak? Jujur cakap dengan follower. Dia tidak boleh memandang gelang tersebut. Setiap gelang itu mempunyai energi yang kuat yang boleh menghancurkan. Okey, bagus. Jadi sekarang gini, jangan banyak basa-basi. Kau kata kau nak lawan cincin aku pula? Adakah kau nak sampaikan ajan kau? Katanya dia dah lumpuh. Okey. Sekarang aku mau kau bersihkan, kau ambil semua. Panggil Bomo di sini. Bomo ni. Dia punya guru Bomo. Kau hadir guru Bomo? Saya kira sampai 3 guru Bomo kau hadir. Guru Bomo hadir, ada 2 orang. Jantan betina? Kedua-duanya lelaki, agresif kedua-duanya 100%. Semuanya ada satu kadam di bahagian belakang yang berbentuk seperti putri muka khodo. Bomo. Pakaian lebih pada siam. Okey, kau dengar sini lah. Guru Bomo dengan Bomo sekali. Ni anak murid kau. Okey? Betul? Betul. Okey. Sekarang anak murid kau dengan menggunakan ilmu kau ni, dia telah menyihir Saipul Irwan berada di Selangor. Jadi saya mohon kau 3 ni pergi bersihkan sekarang. Minta maaf, Sukma, Saipul 4 dan 5 sekarang. Kau ambil aura sihir kau sekarang, bersihkan. Ada pergerakan. Katanya dia sudah bersihkan dan ambil kotoran-kotoran sihir pada jasad. Berapa peratus? Tidak ada perubahan sebenarnya. Masih lagi kotoran yang sama. Engkau nak aku tumbuk besi aku ni kepada engkau, Bomo? Kau ambil aura sihir. Atau aku ambil, aku masukkan dalam jasad kau. Mau? Ada pergerakan. Kalau kau ambil lagi, aku campur dengan racun lagi. Sudah? Dalam 70% ada dalam genggamannya aura-aura sihir. Saya kata 100%. Ambil. 100%. Di bahagian kaki, dia susah nak berjalan. Ambil. Cabut semua aura-aura sihir kau.
Kalau tidak aku putuskan kaki kau tu semua tu. Ha? Sudah? Kau tahu kau berhadapan dengan siapa? Okey. Okey Irwan. Saipul. Ya, tuan. Okey, cuba rasa kaki jalan ada angkat-angkat sikit, ada rasa ringan ke tidak? Sekejap ya. Boleh. Cuba jalan. Ya. Ada rasa ringan? Ada senang. Jalan. 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 Nah, jom. Berat lagi. Ada rasa berat sikit. Bukan, ada rasa ringan. Ringan ada. Adalah. Okey. Ada. Agak perubahan berapa peratus daripada 100%, berapa peratus yang ada perubahan sebelum dirawat dengan sekarang ini? Lebih kurang lah. Lebih kurang 20%. Maksudnya baru berubah 20%. Ya. Okey, tak apa. Saya suruh bomo ni dengan guru bomo ni sekali. Kalau tidak dengan setan bomo ni aku panggil. Ha? Bomo, kau nak aku panggil setan kau yang selalu bantu kau, atau kau panggil setan kau iblis yang membantu kau? Kalau kau tak pandai, aku boleh panggil. Yang kadam-kadam tadi yang berupa seperti putri. Okey, dengan kadang-kadang kau sekali kau pergi ke kaki sebelah mana Saipul Irwan? Sebelah kiri. Okey, kaki sebelah kiri. Kau pergi sekarang ke jasadnya. Semuanya ada pergerakan. Tarik semua. Okey, semuanya ada di sini. Okey. Sudah bersih? Kau cek. Dalam 10%. Dia bersihkan 10%. 10% saja dapat dibersihkan. Kau dengar kataku. Kau tarik lagi. Kalau tidak aku ambil. Bismillah. Kau tengoklah aku cakap. Kau dengar aku cakap. Kau degil sangat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirlazi la yaduru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi aydurun. Masuk kepada semua. Bagaimana Dato'? Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey Wan. Cuba rasa bagaimana Wan? Jalan lagi. Tadi 20% ada kurang. Sekarang Jalan. Jalan. Ada slow sikit. bagaimana Wan? Saipul dengan Saipul. Bagaimana Saipul? Ada lebih kurang 30%. 30%. Okey Ratu, cuba tengok Ratu. Saya mau kalau paling tidak 70% saya Wan, insya-Allah. 70%. Ada aura sifat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baca Al-Kausar boleh? Surah Al-Kausar, Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Sudut. Okey. Bagaimana Ratu? Ada penyerapan? Penyerapan dengan sukma 1 100%, sukma 2 100%, 3, 4, 5 penyerapan 100%, 6, 7 belum lagi. 6 100%,
7 100%. Ada perubahan berapa? Ada naik sikit dalam 60%. Okey Wan, cuba berjalan Wan. Jadi macam Ada ringan lagi? Nampak lancar sikit pergerakan. Ada ringan. Ringan. Ada ringan sikit. Alhamdulillah. Jadi lepas ni beli minyak saya Kalipas Sari Sapa di Shopee dan dah beli. dah beli. Ini yang kedua, kalau boleh ada beli sugar bomb ni spray. Sugar bomb belum lagi. Kena beli lepas ni RM30 aja Wan, bukan mahal sangat. Belilah 100 pula 10 pun boleh. Gelang tu Khalifah. Saya suruh dia beli. Beli. Yang mana satu gelang? Yang mana satu tu gelang? Okey, Sebab kalau dia banyak. Okey, ni. Hijau banyak. Boleh pakai yang warna hijau ni. Hijau banyak. Hijau ni pun boleh. Terpulanglah. Sebab apa? Semua sama. Macam handphone lah. Semua aplikasi ada dalam handphone. Tak ada jenis handphone. Cuma handphone murah, handphone apa? iPhone ke, Oppo ke, apa saja semua ada. Sama. Handphone sama. Cuma banyak persembahannya saja. Jadi, mana-mana sajalah Wan. Kalau Wan suka batu apa? Tiger Ice pun boleh. Terpulanglah. Dia suka yang tiger. Tiger. Wow, ganas. Tiger Ice pun boleh. Jadi nanti pesan. Sebab apa? Dalam ijma' ulama, bukan ijma' ulama, dalam fatwa, yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan, di situ pejabat mufti wilayah persekutuan ada mengambil fatwa daripada kerajaan negeri Melaka dan fatwa daripada kerajaan negeri Sembilan yang menyatakan bahawa dalam fatwa tersebut hukum lelaki memakai gelang untuk tujuan rawatan adalah harus. Harus maksudnya diperbolehkan sekiranya madang manfaat. Faham kan Wan? Jadi boleh pakai gelang ini. Dan kalau boleh seminggu sekali cuci gunakan minyak ni. Faham kan? Jangan dicuci masuk dalam air, tidak kamu sapu di sini, sapu di kedua belah telapak tangan. Lepas tu baru kita gosok begini sajalah. Kenakan batu. Jangan sampai gunakan kena benang di dalam tu. Kerana ini sensitif dengan minyak. Faham Okey? Baik. Faham kan? Baik. Okey Wan. Alhamdulillah. Jadi saya urus ni Wan. Jin-jin ni Wan. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Jadi apa lagi nak? Alhamdulillah. Apa lagi nak saya bantu? Selain kaki apa lagi? Kepala. Sekarang sakit ke kepala? Ada rasa sakit lah kadang-kadang. Sekarang detik ini okey kan? Sebab saya dah bersihkan semua tu Wan. Alhamdulillah. Okey, jadi Tuan, itu saja. Terima kasih banyak Wan. Semoga Allah merahmati kita Wan Saiful Wan. Itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Adik Ipan yang Apa? Siapa punya? tak tahu dia orang awam. Orang awam di mana? Ada kerasukan, urus sajalah. Don't worry. Ada iklan pula ni, ada kerasukan pula. Gunakan minyak saya, minyak Kalipas Sari Sapar. Sekejap kita off dulu. Okey, gini saya ingin ulas sedikit tentang pesakit tadi. Elok setiap lagi rawatan kita ulas supaya kita faham, kita berkongsi. Barulah tuan-tuan boleh tanya. Okey, bagaimana tadi sistem tadi? Okey, sekarang kita nak urus setan-setan ni dulu. Setan ni dulu. Okey, Ratu. 3 boma, 2 kadam. 3 boma, 2 kadam. Putri, kau berdiri depan aku, Putri. Putri yang seperti siam, ada crown tinggi sampai atas. Okey. Boma, guru boma ke depan juga depan aku. Ketiga-tiganya di hadapan Khalifah termasuk yang tadi lah. Kau melutut semuanya. Semua melutut. Okey.
Jangan kau cari hal dengan saya. Okey. Sekarang aku nak uji dengan minyak sugar bomb ni. Minyak sugar bomb ni. Faham minyak sugar bomb ni? Minyak sugar bomb pula. Perfume ni. Ni tuan-tuan, banyak sangat aku nak. Ni baru 3 barang ni tuan-tuan. Kalau 10 pening kepala saya. Okey. Ni minyak ni saya gunakan dengan ni, saya tuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi sa'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiun alim. Okey. Aku nak tanya dengan kau bomo dengan jin sekali. Apa yang kau nampak dengan minyak apa dengan perfume ini? Jujur kau cakap. Kalau yang macam puteri-puteri tu, dia cakap dalam minyak tu ada bentuk seperti pedang-pedang yang tajam. Itu kau nampak lah. Itu memang kau nampak, memang jin nampak begitu. Dia takkan nampak kalimah Allah. Okey. Sekarang aku nak semburkan pada kau. Boleh? Buat demo. Aku nak bagi kau sihat. Mari sini kau. Boleh? Dia tahu dia akan mati. Takkan kau mati dengan minyak ni. Mari sini kau, dekat dengan aku. Aku bagi kau spray ni. Ni wangi ni tau. Di bahagian belakang 10 langkah dari depan tadi. Dari tempat dia berdiri. Dia mengundur? Undur. Kau tak berani Ini. Okey. Sekarang ginilah. Aku bagi kau bantuan. Yang kadam. Bomo. Kau panggil setan yang membantu kau. Sekarang. Iblis yang membantu pekerjaan sihir ni. Hadir di sini sekarang. Aku tak boleh salah kau juga. Iblis pun disalahkan juga. Iblis yang membantu kau ni. Hadir, Iblis. Aku kira sampai 3, Iblis. Kalau kau tak hadir, aku panggil kau. Kalau aku panggil kau secara paksa, kau lagi susah. Aku kira sampai 3. 1, 2. Iblis yang membantu di belakang tabir lah. Ada? Di situ. Tempat kereta masjid. Bagaimana pakai bentuk iblis tu? Sekarang ni nampak bahagian kaki besar. Bertanduk. Seperti muka dia macam apa? Yang ni lain sikit. Dia punya bahagian hidung ada tanduk apa? Macam bersiung macam babi punya ni. Babi hutan. Taring lah. Taring. Tanduk. Tanduk tu di kepala. Taring. Ada taring 2. Lukis sekejap. Tuan-tuan, ini kita berseronok nak bercakap dengan iblis ni. Oh, ya kan? Tuan-tuan standby. Sekarang tuan-tuan standby dengan minyak saya. Yang ada sugar bomb, keluarkan spray ini. Anak murid jangan campur tangan anak murid. Saya stop dulu ilmu anak murid. Saya stop dulu. Saya stop dulu. Lepas saya stop. Nanti sambung balik. Yang ada spray, pakai spray ya tuan-tuan. Maksudnya begini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menggunakan minyak saya, masa tuan-tuan letakkan di sini. Di tengah-tengah sini pun boleh, ataupun di nadi sini pun boleh. Tapi letak di tengah-tengah pun boleh. Minyak. Itu. Kalau tuan-tuan ada spray ini, perfume ni, tak kira lelaki atau perempuan, spraykan di bahagian telapak tangan sini. Okey? Kalau tuan-tuan ada ni apa ni, sugar bomb ni, spraykan juga di telapak tangan. Tujuannya untuk kita lemparkan jurusan aura ini ke arah kiblat dan tujukan kepada iblis ni ada berada di saya sini. Okey? Okey, lebih kurang Ratu. Kita nak tengok macam mana bentuk iblis. Wah, ini ada janggut terlebay ya, kau tengok. Lidah dia macam ular. Wow, begini. Tuan-tuan boleh nampak kan? Ni dia. Dia punya ekor di belakang bergerak pun belah dua juga macam ni. Wow. Jadi dia bergerak macam tu. Iblis. Siapa nama kau iblis? Beritahu aku. Nama dia Zargot. Zargot. Ada ke dalam tu nama? Cuba cek. Zargot. Itu Zalambor kan? Yang dulu Zalambor. Oh ya. Saya minta maaf lah tuan-tuan, nama iblis itu saya tak ingat. Bukan tak ingat, saya tak tahu. Buat apa saya nak ingat? Saya ingat Asmaul Husnah lah. Zargot. Zargot. Ada.
Oh, itu dalam Zargot. Okey, tak apa. Sekarang begini, Iblis. Agak-agak kau boleh lawan aku ke Iblis? Oh, dia gitu? Macam itulah. Dia buka mulut ini ke bawah besar sampai di Wah. tempat bahagian kemaluannya. Waduh. Rahang dia yang jadi panjang ke bawah. Oh, jadi kau boleh lawan lah. Okeylah. Gini, tuan-tuan, memang Iblis ini kekuatannya berapa peratus? Ada dia tarik macam ni, nanti ada gelembung glup, glup, macam masuk seperti Tak apa. energi dia. Tak apa. Biarkan. Kau nak panggil kau punya Iblis, kau punya pun tak apa. Don't worry. Okay? Tak ada masalah. Saiz 2 kali ganda lagi besar dari yang tadi. Tak apa. Okey. Begini ya. Masih lagi besar. Ni tuan-tuan, ini sebenarnya, ingat tuan-tuan, Iblis ni memang dia ada kekuatannya tersendiri. Tak apa. Ada di internet. Image yang ada di internet. Tengok. Image dalam internet, Zargot. Begini ke? Tak, lain. Ni betul, Zargot Iblis ni? Tapi dia punya tu macam Adalah. Ni dalam internet lah tuan-tuan. Begini lah Zargot ni. Tengok. Dia kepala, ada tanduk jugalah. Oh, melampau. Nah, apa dia kata? Sedorang cakap terkejut meremang dengar suara ratu. Saya lakonkan semula. Bagus. Tuan. Itu simulasi. Okey. Iblis. Sekarang bukan saya lawan tapi follower saya yang lawan. Okey tuan-tuan, ini Zargot. Lepaskan jurusan sekarang. Allahu Akbar. Maksudnya begini tuan-tuan. Cara melepaskan, arahkan ke kiblat, tolak, lepaskan laju. Allahu Akbar, lepaskan laju. Okey, arah kiblat supaya mengenai silanatullah Iblis ini, namanya Zargot. Okey, buat sekarang. Cuba Datuk apa yang berlaku? Baru ada satu saja cahaya sampai. Baru saya sampai. Macam mana keadaan dia? Bahagian belakang macam ada dentuman kuat. Kenalah. Tapi satu je. Itu dentuman kuat di bahagian belakang. Dan dia punya bahagian ni ada terturun. Okey. Tapi naik. Okey. Lagi tuan-tuan, lepaskan jurusan. 1, 2. Tapi yang tu, itu Ehwan kan? Anak murid ada buat lempar juga. Anak murid jangan kau lempar lah. Tak Cik, saya mau follower kita. Lagi, sekarang banyak cahaya daripada arah kiblat hadir. Okey, bagaimana? Hancur. Alhamdulillah. Jadi hancur. Jadi jangan tanya, Iblis pun boleh hancur. Memang boleh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Zargon ini boleh hancur dengan izin Allah. Kerana kalimah Allah boleh menghancurkan iblis. Memang betul. Jadi banyak kisah lah tuan-tuan. Bukan saya nak bahaskan, memang iblis ni boleh dihancurkan. Tapi bukan Azazil. Yang dia Allah bagi izinnya sampai tiupan sangkakala pertama. Ini adalah suku sakatnya atau tentera-tentera iblis. Okey. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang kita hancurkan juga aura sihir sini. Allahu Akbar wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi yadurun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yaduru ma'asmi sayun bil ardi wa rabbis sama' wa samun alim. Okey. Jadi alhamdulillah. Okey, itu saja. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kerana bersama-sama kita sama-sama amal makruf nahi munkar. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi teruskan bersama saya. Semoga tuan-tuan pun dapat mendapat rahmat dalam program ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang menghancurkan adalah Allah, bukan kita. Yang melakukan semuanya adalah Allah, bukan kita. Kita makhluk bersifat la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada apa-apa tuan-tuan.
kosong. Semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada soalan Ratu? Okey, soalan di atas sekali tadi Kalimah. Macam Bismillah. Oh, terlampau di atas pula soalannya tu. Oh, soalan daripada Muhammad Sarif 725. Okey. Bagaimana kalau individu yang minta khidmat Momo tadi? Apa dia? Individu tu yang orang yang suruh Momo tu lah. Dia punya soalan, bagaimana kalau si penyuruh yang minta khidmat Momo tadi tu, adakah dia akan terkesan kalau kita tarik Momo? Saya tak faham soalan tu. Bagaimana kalau individu yang minta khidmat Momo, Okey. adakah individu itu terkesan? Tidak. Kecuali Bomo tu lepas. Kalau aku terkena, maka engkau pun menerima tempiasnya. Dia kata, jangan labu, jangan monyet. Dia kata, nak juga. Kalau gitu aku buat. Tapi apa yang aku kesan, aku tahu risiko, kau pun kena juga. Kalau lepas itu, maka dia terkena. Tapi rata-ratanya siapa yang mahu tuan-tuan begitu? Dia dah dibayar kadang-kadang 3,000, kadang-kadang 1,500. Jadi dia tak ada, biasanya tak ada perjanjian. Memang dia tak kena lah biasanya. Soalan daripada Abdullah bin Adon. Kalau kerasukan, macam mana guna minyak tu? Okey, kerasukan ni banyak jenis tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang senang, ada yang susah. Kerana yang susah ni kalau pesakit itu berpuluh tahun. Sekerap rasuk dan sebagainya, jadi mendarah daging. Jadi untuk itu boleh gunakan yang pertama, dapatkan minyak Kalipah Sari Sapar ni dan sapukan saja di bahagian umbun-umbunnya, bahagian hidungnya, bahagian kedua-dua ibu jari kaki. Lepas tu kalau boleh kita tarik, kalau kita mahram, kalau kita mahram, adik-beradik, sepupu kan, boleh kita cabut. Biasanya di bahagian kolbi lah, cabut. Allahu Akbar, cabut. Tapi elok gunakan minyak saya, letakkan macam tadi di bahagian tengah-tengah tapak jari kanan, cabut. Allahu Akbar. Allahu Akbar, cabut. Kalau tak boleh di bahagian embun-embun, cabut. Tengok, kadang-kadang dia tuan-tuan, kadang-kadang dia genggam tangan ni, dia sembunyikan gini. Jadi kalau boleh buka, tiupkan. Baca Bismillah 5, tiupkan. Kalau dia tak mau buka, ambil minyak, tiupkan. InsyaAllah jin tadi akan keluar, begitulah, insya-Allah. Okey, ada soalan yang lain? Alhamdulillah, tidak ada. Okey, jadi itu saja. Terima kasih banyak. Saya Kalipah Sari Sapar mohon mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Kita kena faham, saya memang tegas dalam soal ini kerana ini ialah kita berhadapan dengan musuh. Kalau anda berada di medan perang, sekelip mata anda silap, anda akan menjadi mangsa perang tersebut. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama meraihkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepantasnya, dibalaslah dengan lapas alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya. Ya, sekali lagi bagi siapa yang ingin mendapatkan gelang ataupun sugar bomb spray dan juga perfume, boleh dapatkan daripada Hajar KSS. Manakala minyak saya Kalipah Sari Sapar, type aja Kalipah Sari Sapar, insya-Allah di Shopee. Jadi itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada hari Rabu, insya-Allah. Sekejap, saya matikan dulu.